sebaik mungkin. Pasal bila kita tua, kita sakit. Bila saya buat pembedahan mata, banyak kali saya buat pembedahan mata orang yang baik-baik ni. Kalau nak tahu, terutama kalau jadi guru ya, subhanallah, guru ni kerja yang mulia. Kebanyakan guru yang lama-lama dulu, yang dah 70 tahun sekarang, cikgu ni saya panggil orang cikgu lah. Kalau saya buat bedah mata dia mudah saja, walaupun kiranya mata tu susah dan lambat datang, tapi mudah. Pertolongan Allah tu banyak, pasal dia banyak tolong orang. Jadi saya menyeru pada semua pekerja, saya harap sangat semua pekerja cuba hari ini mula tukar minda, tukar paradigma kita untuk menjadi pekerja yang baik. Jadikan kerja ibadah, dan 8 jam kita berada ni, jadikan pejabat kita ladang pahala kita. Jadikan cara kalau guru tu tengok anak murid, satu anak murid tu, ni satu investment ke akhirat. 2 anak murid, 2 investment di akhirat. Macam bos yang kaki tangan ke atas, ada berapa staff? Oh okey, saya akan menjadikan semua staff ni tempat saya berdakwah Islamiah. Kalau saya orang Islam, macam mana saya jadi bos yang baik, contoh yang baik. Bila okey, dah semayang belum awak semua? Apa-apa dah semayang belum? Kalau tengok staff tak pakai tutup aurat tu, cakap awak pakai macam ni tak dapat apa-apa. Kalau pakai dedah aurat ni, mesti jaga suami awak. Benarnya memang kadang Siti, kita jadi ketua ni, kita cakap ni orang menyampah tahu. Kenapa hal peribadi disentuh? Kita dalam Islam tak ada macam tu. Peribadi kalau kita keji, duk ke mek ke tu peribadi. Tetapi kalau dari segi hukum Allah, kita mesti fatanah dengan lembut, dengan hikmah. Tapi kalau kita nak dakwah orang, kita sendiri tak buat, tak boleh. Sebab itu apa-apa kita mesti ikhlas dan jangan hipokrit ya. Jadi saya nak seru pada semua ketua jabatan, kepada guru, kepada orang yang kerani walau macam mana pun, yang mengalihkan fail, memudahkan orang, buatlah kerana Allah. Kita tak tahu. So setiap hari bayangkan, saya bekerja hari ni, saya sedang tanam benih. Benih neraka ke benih syurga? Tekik neraka ke tekik syurga? Bahagia dunia, maknanya kita ni hasil daripada semua pilihan yang kita telah buat sebelum ini. Kalau kita tidak suka apa yang berlaku pada kita, dari segi fizikal kita, dari segi mental kita, dari segi kerohanian kita, dari segi hubungan manusia kita, dari segi kita punya keuangan kita, kalau tak suka, kita kena ubah pemilihan yang kita buat sebelum ini. Kalau sebelum ni kita suka kritik orang, kita suka cari salah orang, kalau orang bercakap tak nak dengar, biar orang saja dengar cakap kita. Kalau berjumpa orang tu satu majlis, kita bercakap, orang semua dengar cakap kita. Tentunya orang semua tak suka kita orang menyampah. Bila orang menyampah dengan kita, maknanya apa? Negatif datang pada kita. Kita tak akan bahagia. Sebab tu saya nak cadangkan, kita elakkan 3 perkara confirm kita boleh bahagia. Yang pertama, negatif. Jangan negatif. Kalau orang cakap apa, tak boleh lah, susah lah, masalahnya, boleh tapi kan, ini bahasa-bahasa kita nak buang, delete. Yang kedua ialah menghukum. Suka hukum orang, dia tu macam ni, dia tu macam ni. Kita sibuk dia tengok orang luar, diri kita tak nampak ni. Duduk, kalau kita dengar ceramah agama, selalu saya tu, bila saya beri ceramah kat Facebook apa, nanti kata, Prof, macam mana kau orang macam ni? Dia sibuk duk tengok orang kawan dia. Cuba kita ni kalau dengar ceramah, dengar Aikim ke, dengar tak elok, saya macam tu tak, saya nak ubah diri saya lah. Jangan sibuk nak ubah orang. Jangan hukum. Yang ketiga, keseimbangan. Mesti seimbang. Jangan kerja melampau. Saya workaholic, bangga sangat saya workaholic. Apa dapat? Kita nak family holic. Betul. Biar kita keluarga dulu. Kalau kita bahagiakan keluarga kita, kita akan bahagia. Jiwa nurani kita akan bahagia. Bila kita pergi pejabat, orang yang bahagia dapat membahagiakan orang. Betul. Jadi kadang vicious cycle. Dekat pejabat dia stres, balik rumah dia stres. So sampai stres 10 tahun dapat kanser. Bukan saya kata semua orang kanser stres lah. Ini saya nak dari segi medical saja, minta maaf kalau saya sentuh hati orang. Tapi maknanya cuba kita ni seimbang. Seimbang maknanya dari segi kalau makan yang terlampau banyak, makanan pun nak seimbang. Apa-apa belanja pun jangan berlebihan, sederhana, kesederhanaan. So negatif, menghukum dan keseimbangan dalam semua hal. Dan jadilah pendengar yang baik. Kalau kita ada majlis keluarga ramai-ramai, kita perhatikan siapa banyak bercakap. Kalau kita bercakap aja, diam mulut gitu. Cuba dengar orang. Kemudian kalau orang kita tak setuju dengan pendapat orang, cuba terima orang seadanya. Kita nak suruh orang ubah jadi macam kita, no. Itu saya belajar lama. Saya dulu macam tu Siti. Saya kalau nak suruh betul, no. Lama-lama kita lebih lembut. Pasal jadilah kita seperti air. Bayangkan, kita masuk kolam, kita nak genggam air. Genggam air, hilang air tu. Tapi kalau terlembut, tangan rasa semua air tu. Jadilah kita seperti air. Air dia pergi daripada atas sampai bawah, menyelinap masuk mana-mana. Dengan sifat kita yang lembut macam air, bersih macam air. Di mana-mana kita, maknanya tidak ada judge orang. Jangan hukum orang lembut.
terima orang, beri kasih sayang. Ibaratnya kalau kita ni Prof dan juga pendengar kan, kita jangan jadi gunung yang tinggi tapi biar jadi macam jadi rumput, tapi rumput yang paling hijau di bumi. Betul, tepat. Apa yang kita di mana pun kita paling terbaik. Pernah tak matahari kata kat bumi, dah penat saya beri mencahaya kat awak tak beri apa-apa kat saya? Tak pernah. Jadilah kita manusia memberi saja, jangan bimbang. Kalau kita beri pada makhluk Allah subhanallah, yang Allah akan beri pada kita tak ternilai. Kesihatan kita siapa jaga? Bukan manusia, Siti. Kadang saya tengok orang datang jumpa saya umur 75 sihat subhanallah, tapi mereka ni ahli ibadah, murah hati, ceria. Kalau pasien jumpa saya tu, kalau saya senyum je, memang tak banyak sakit banyak, tapi muka berkerut. Mula je, doktor saya takut lah. Mula dah takut. Doktor saya bimbang lah. Kalau ni macam mana doktor? Macam mana mata? Bagus, tapi so perhatikan para pendengar, saya menyuruh diri saya, keluarga saya. Berapa kali audit, saya kata tiap kali sebut tak boleh, tanda. Tapi tanda. Kalau tak sebut benda negatif ni, tanda masukkan duit eksposi dalam balang, ataupun ambil getah kat tangan, sebut negatif, tarik tangan. Dan kita tengok, betapa negatifnya saya. Nombor kedua, hukum. Bila kita mengumpat orang, tidak menghukum orang. Tanda lagi. Dan kalau kita berlebihan, kerja sampai tak ingat rumah, sampai tak ada masa untuk keluarga. Dan kadang kita guna keserpihan lebihan masa untuk keluarga. Kerja yang lebih itulah untuk keluarga. Menyesal bila kita tua, esok anak tak hormat. Pasal apa? Pasal kita tidak pernah menghormati anak kita masa dia kecil. Jadi kita mesti buat apa yang kita nak orang buat pada kita. Okey, Prof. Tersentuh saya sebenarnya. Bila kita bercakap tentang etika kerja ni kan, Prof, kan, orang kata sebelum dapat kerja bukan main, berjanji semuanya boleh. Okey, kerja waktu raya boleh. Kerja lebih masa boleh. Tapi bila dah dapat kerja, apa-apa alasan yang dibagi, dan katalah lepas katakan 5 tahun ke atas, katalah lebih 5 tahun bekerja dalam sesuatu bidang, ada orang dia tak rasa dia cinta pada kerjaya dia, sekadar datang kerja hanya untuk sebab kerja, nak dapat gaji semata. Macam mana nak tanamkan cinta pada kerjaya kita ni, Prof? Tepat soalan Siti. Yang pertama, mesti mencari makna dengan setiap apa yang kita buat. Orang ni dia tak suka pasal dia tak jumpa makna. Contohnya, bekerja malas di pejabat, tak boleh kata dia malas. Tapi kalau dia pergi memancing, punyalah rajin cari cacing, pergi sana duduk berjam-jam, dia boleh buat pasal dia suka. Jadi manusia ni jadi malas kalau tak suka. Macam nak timbulkan suka? Mencari makna. Macam nak mencari makna? Melihat pada akhirat. Bila kita buat sesuatu, kita tahu pahala masuk banyak. Contohnya, kalau kita kerja, katakanlah kerja kerani, kena isi borang, kena hantar fail. Kita boring lah, hantar file ini je kerja. Kita tak tahu. Dengan sebab kita hantar tu, banyak orang dapat meneruskan kehidupan mereka. Cari makna, cuba nampak pahala tu. Sebab tu orang beriman ni, orang yang nampak benda yang tak nampak, iman pada benda yang gaib. Pahala kita tak nampak. Arwah ayah saya, Haji Muhammad, selalu sebut dengan saya, Muhaya, kita ni kalau kita nampak pahala, buat baik berdebum dari langit turun. Semua orang buat baik. Tapi manusia tak nampak. Sebab itu manusia bakhil. Sebab itu kalau kita ni, cuba kita adakan mata yang kita nampak ni, yang saya duduk rawat ni senang aja. Tapi mata hati ni, Siti, bila kita nampak tu, biar nampak pahala tu, nampak malaikat, bayangkan malaikat kanan, malaikat kiri, bayangkan macam orang nak solat, bayangkan depan tu Kaabah, belakang tu malaikat maut nak ambil kita, belah kiri neraka, belah kanan syurga. Macam tu nak khusyuk solat. Macam tu kita mesti ada mata minda yang kita mesti bayangkan apa-apa kita nak buat. So kalau kita nampak orang tu, kalau boleh tak kita nak beritahu pekerja semua, ya, bila kita jumpa kawan kita, bos kita, kawan bawah kita niat, hari ni saya bangun pagi je niat, hari ni saya nak buat sebaik mungkin. Bila saya jumpa orang tu, saya nak keluar kata-kata yang baik saja. Dan selepas orang tu meninggalkan saya doakan dia lebih seronok sebelum jumpa saya daripada seronok lepas jumpa saya daripada sebelum jumpa saya. Kalau orang meninggalkan kita dengan perasaan gundah gulana, sedih, itu kita tak mencapai wawasan kita. Dan balik pada pekerja, ya, yang 5 tahun dah bekerja jadi complacent. Kadang-kadang dari segi memang kalau kita kerja kerjaan ni confirm sampai tua kita pencen. Sudah confirm dapat kerja. Sebab tu di England masa saya di London dulu, banyak pekerja, even scientist dah ada PhD, buat PhD mana pun tak dapat kerja tetap, Siti. Dia orang dapat kerja kontrak. Sebab tu bila pergi sana, dia kenakan saya, ini Dr. Muhaya, dia permanent post in government. Pada dia orang tu sangat besar nak dapat permanent post. Tapi skim kita memang siapa kerajaan permanent. Bila permanent, tak ada kontrak, tak ada probation, orang jadi complacent. Ini bagi orang yang mental rendah lah. Bagi orang yang tinggi, dia tak kira. Tapi saya nak menyeru pada pekerja. Sebab tu saya macam di Prince Court pun, kalau saya nampak staff saya yang tak berapa elok, saya macam sekarang saya panggil diorang, anda suka bekerja di sini? Kalau tak suka, boleh saya cadangkan anda pindah ke tempat lain, atau kalau nak berhenti kerja, boleh berhenti kerja. Senang.
Orang kata lasernya mulut Prof. Minta maaf saya kata. Pasal jika anda kerja tak betul, kesian pada organisasi yang saya bekerja tu. Kita buat macam-macam, orang atas buat macam-macam, keluar berjuta-juta ringgit, tapi yang kecil-kecil, anak-anak kecil-kecil merosakkan. Masamlah muka, buat lebih kurang, jawab telefon tak anda. Ini merosakkan organisasi. Kadang sedang kerajaan kita ada KSN, KSU, macam-macam buat polisi, PTD officer buat. Tetapi kalau yang ahli-ahli tidak menjalankan tugas, kesian. Jadi macam again, kalau kita nak cari balik to your question, macam mana nak happy kan, cari makna dan ingat satu hari nanti apa kita buat akan dibalas di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kita ada anak-anak di rumah, kita ada pembantu di rumah, kita ada rumah. Siapa yang menentukan rumah kita selamat ni, Siti? Siapa menentukan kereta yang parking tadi tak ada orang pecah? Siapa menentukan anak kita sihat? Siapa menentukan keselamatan anak kita? Subhanallah, itu Allah. Jadi kita mesti yakin. Kenapa saya kata hidup tu mudah? Hidup ni mudah, Siti. Kita buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau kita buat baik, confirm Allah beri baik. Jadi banyak orang, Siti, dia takut nak berdoa pasal apa? Pasal guilty kat dalam. Dia tahu dia tidak baik. Dia tahu dia kedekut. Sebab tu dia tak berani nak minta dengan Allah. Pasal dia tahu dia kedekut duit supaya nak sedekah kat orang. Kalau kita nak bayar sedekah kat orang, macam mana Allah nak beri pada kita? Duit kita di sini macam tabung yang ada lubang. Ada air tu, rezeki beri ke atas. Kalau kita lubang bawah kecil, pressure tak boleh banyak, sikit masuk. Lagi besar kita